Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh qiyam Ramadan, kemudian kita boleh duduk dalam majlis ta'lim. Sebenarnya ikhwan, majlis ta'lim dalam bulan Ramadan dia bukan satu kewajipan. Bukan kata bila ada semayang qiyam Ramadan mesti ada tazkirah. Tidak, jangan difahamkan begitu. Nanti akan huru-hara jadinya sunnah. Karena itu kita hanya nak menambah ilmu, itu saja. Tempat mana kita nak tambah ilmu dibuka luas oleh agama. Kalau kita tak buat begini, kita boleh buat lepas asar, kita boleh buat lepas zuhur, tak mana saya kita boleh buat. Maka jangan meletakkan tazkirah Ramadan itu mesti tempatnya sesudah salat qiyam Ramadan. Tidak, tempat dia bukan begitu. Sepanjang Ramadan Nabi mendidik para sahabat dengan berbagai-bagai keadaan, Cumanya kita ni ikhwan, masya-Allah, kalaulah bulan Syaban sembahyang Isya macam tadi, Allahu akbar. Pulau Pinang akan bercakap menjadi Darus Sunnah. Alhamdulillah ikhwan. Kalaulah sembahyang dalam bulan Syaban tadi, sembahyang subuh rupa parah begini, sembahyang Isya rupa parah begini, Allahu akbar ikhwan. Baru nampak Pulau Pinang ni orang Islam yang punya. Bukan orang Melayu, orang Islam. Orang Islam yang punya ikhwan. Tapi alhamdulillah, orang putih kata is better than nothing. Rasa macam khutbah jemaah pula. Orang putih kata is better than nothing. Apa yang ada tadi, alhamdulillah. Artinya ikhwan, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala ini, yang pertama, dia tidak pernah dipaksa, dan yang kedua, dia tak pernah menyusahkan hidup. Tak pernah. Tidak. Ini kita datang sampai memenuhi ruang jalan raya. Alhamdulillah. Memenuhi ruang jalan raya. Saya ingat dalam Pulau Pinang, Paya Terkebung saja, memenuhi ruang jalan raya. Kita dah pakai jalan raya. Ini baru negeri kita yang punya. Ya ikhwan, pakai jalan raya. Insya-Allah. Menunjukkan ikhwan, siapa yang main ni tidak dipaksa dan tak pernah merasa beban. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tazkirah liman yakhsha. Taha, dan tidaklah kami turunkan agama ini. Di situ Allah gunakan Quran, di situlah dustur, di situlah tempat rujukan umat. Tidaklah kami turunkan Al-Quran litashqa, untuk membikin hidup kamu celaka dan huru-hara. Tidak. Illa tazkirah. Apa yang ada di dalam Al-Quran, tazkirah. Apa dia? Memberi ingat kepada kamu, kamu ada Tuhan, kamu ada Rasul, kamu ada agama. Satu hari kamu akan kembali kepada Allah. Tazkirah, peringatan. Wa dzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Kerana peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang mukmin. Artinya, kalau kita mukhalafahkan ayat ini, bagi orang yang ada jiwa mukmin, dia suka dengan peringatan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau jiwa dia berpenyakit, dia tak suka Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ya ikhwan? Kerana Al-Quran adalah kalam Tuhan. Al-Quran adalah kalam Tuhan. Sunnah adalah kalam Rasul. Antara Tuhan dan Rasul, tak mana yang tak kena. Kalau kita berani menyatakan Tuhan tak kena, kita kata Tuhan tak pandai, Tuhan tak bijak, excuse me, tengok ke langit. Langit di atas ni tak rebah tau. Siapa yang tongkat? Tuhan lah. Dalam doa Nabi menyatakan, Allahumma lakal hamdu
anta qaymus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin. Nabi kata, ya Allah, segala puji bagi engkau, qaymus samawati wal ard, kau yang telah mengangkat, kau telah mendirikan langit dan telah menghampar bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Segala puji bagi engkau, ya Allah, kamulah yang telah munawwir, yang telah memberi cahaya kepada langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Segala puji milik engkau, ya Allah, engkaulah pemilik mutlak kepada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa ada di antara keduanya. Subhanallah. Kalau kita kata tak benar, Tuhan tak benar, kita telah menyatakan diri kita tak benar. Kerana daripada rambut sampai tapak kaki, kesemuanya ciptaan Tuhan untuk kita. Masya Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang tak kena dengan urusan Allah. Kalam Allah, Al-Quran, tak ada masalah. Kalam yang suci, kalam yang suci. Kitabun mutahharah, kitab yang suci bersih. Kalam Nabi, kalam Nabi, manusia yang paling agung, manusia yang paling agung. Kita sanggup bangkit berdiri berselawat, sallallahu ala Muhammad, bangkit berdiri, bangkit. Ya, kita bangkit berdiri kan. Nampaknya saya seorang je berdiri, semua tak mau bangkit. Kenapa kita bangkit berdiri? Kenapa kita bangkit berdiri? Ada banyak sebab. Salah satu pakcik bagi tahu kat saya, kita bangkit berdiri ni kerana apabila kita berdiri, kita selawat, itu baru sesuai dengan status Muhammad yang mulia. Okay, I agree. Artinya Nabi Muhammad Nabi yang mulia. Adakah kalam orang yang mulia boleh berdusta? Tidak. Sekali-kali tidak. Kalam Nabi tak pernah berdusta. Maka alhamdulillah, Allah telah menjadikan Alkitab, kalam Allah, dan Allah telah menjadikan sunnah, kalam Rasul, sebagai bahan merujukan kepada Muslim. Alhamdulillah. Dan dua-dua benda ini langsung tidak pernah menyusahkan umat. Kalau umat merasakan dua benda ini menyusahkan, itu menunjukkan jiwa dia sedang kotor, jiwa dia sedang bermasalah. Kita tidak mempertahankan si fulan, kita tidak mempertahankan si anu, kita tidak mempertahankan syekh, kita tidak mempertahankan maulana, kita tidak mempertahankan habib, tapi yang kita mempertahankan kalam Allah dan sunnah Rasulullah. Tang mana yang tak kena? Buktikan tak kena. Kita kata kembali kepada sunnah Nabi yang sahih. Sahih bermakna benar. Kita kata kembalilah kepada sunnah Nabi yang daif. Daif bermakna lemah. Kembalilah kepada sunnah yang lemah, bermakna kembalilah kepada agama yang lemah. Awak boleh terima agama awak lemah. Kembalilah kepada sunnah Nabi yang palsu. Awak boleh terima Nabi Muhammad ni Nabi yang palsu. Kita kata kembali kepada sunnah Nabi yang benar. Di sana ada kelemahan-kelemahan yang orang telah sandarkan pada Nabi. Di sana ada kepalsuan-kepalsuan yang telah pun orang letak di belakang Nabi, dan itu tidak benar. Yang benarnya ialah yang benar. Yang benar. Allah menyatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum kathiran minal amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين له في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. Dalam surah Al-Hujurat Allah katakan, ingat berkali-kali, wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kamu ada Rasul. Wa fikum Rasulullah, di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Law yuti'ukum kathiran minal amr, kalaulah Allah menjadikan Rasulullah itu dalam urusan agama, Rasulullah itu mengikut kehendak kamu, la'anittum, agama akan rosak ketika itu. Kalau Allah menjadikan sifat Rasulullah ini tidak tegas, kalau Allah menjadikan Nabi ni terlampau lemah lembut sampai semua orang kata dia ikut, la'anittum, akan binasa kita.
kamu akan binasa. Tetapi Allah telah menjadikan Rasulullah itu disiplin. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi bagaimana para sahabat boleh memahami Rasulullah? Kerana Allah telah pun mencampakkan ke dalam hati mereka rasa kasih kepada iman. Kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi adalah iman. وَزَيَّنَ لَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dan Allah telah menghiaskan iman dalam hati mereka. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. Dengan sebab iman yang masuk dalam hati, Allah telah buat jiwa orang bersama dengan Rasulullah ini benci dan tak suka kepada kufur, kepada fasik dan kepada maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang yang mendapat bimbingan dan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah. Semua ini adalah kurnia dan kelebihan daripada sisi Allah. Pasal itu ikhwan, kurnia Allah. Kita ikut Rasulullah ni kurnia Allah. Bukan boleh beli dengan duit. Saya bagi pada awak 10 juta, saya mau awak ikut Nabi. Tak boleh kawan, kalau hati tak cinta. Boleh ikutlah, tapi dia akan jadi macam ikan naik atas darat. Dia tak boleh menyembah, tak boleh. Macam kita kan, macam kita. Apa kelebihan kita ya kawan? Apa kelebihan sahabat-sahabat semua? Apa kelebihan jemaah muslimat di belakang? Apa kelebihan kita? Agak-agak dalam muslimat ada tak gelang kalau pergi ke pajak gadai timbang-timbang dia ada 1.5 juta? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Ada agak-agak duit kita ni campur rumah kita, campur kereta kita, campur gelang perkakas bini kita, campur-campur kita pergi buat value test market ni, tengok-tengok kita punya aset ada 5 juta. Ada tak ada? Tak ada. Akaun bank pun manager telefon nak tutup ke nak buka RM12.5. Manager terus telefon, bukan congkiak ni, manager telefon, open or close dia tanya. RM12.5. Kan Abang Ramli kan, Salmah tanya, kita kahwin, Abang Ram ada duit? Ada. Kita kan RM12.5. Itulah akaun Abang Ramli dalam bank sebelum Syaridul bakar rumah dia. Tak ada apa. Baik, sekarang ini ikhwan, datang satu orang kaya, very richest man in the world. Orang kaya, dia main pada tuan, dia kata, sahabat, sekarang saya akan bagi satu cek dan sahabat boleh pergi bank in cek ni anytime. Saya bagi lebih kurang 12 juta. 12 juta. Tapi satu je saya mau daripada sahabat. Sahabat saya mau satu saja. Saya mau sahabat mulai hari ini setelah dapat duit 12 juta, satu saja, jangan semayang macam mana sunnah, jangan berzikir macam sunnah. Kalau ada urusan kematian, jangan urus secara sunnah. Saya bagi 12 juta. A lot of the money. What you mean 12 million? Kita boleh repair kehidupan. Mak mentua yang benci dengan menantu, tiba-tiba, oh my son-in-law, 12 million. Jiran-jiran yang pandang rendah dengan kita, kita boleh jual Viva, kita boleh berabus. Betul yang beli? Saya bagi pada tuan 12 juta. Dan saya bukan orang biasa, saya orang kebanyakan. Saya orang berada. Saya bukan orang kebanyakan, saya orang berada. Saya bagi 12 juta. Ustaz Lan, tinggalkan sunnah. Tinggalkan sunnah. Dia tak kata tinggalkan sunnah, tinggalkan apa yang awak belajar sekarang. Sekarang ni bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sengap sunyi. Saya mau meriah. Saya mau meriah. Kita ada kesempitan hidup. Dalam hidup kita ni ada ruang yang kita sempit mengharapkan bantuan Tuhan. Tetapi adakah 12 juta itu akan kita ambil dan sunnah Nabi kita tinggalkan? Katalah kita ambil, Dr. Farid, kita ambil. Baru ni saya pergi Komta, saya nak pergi bagi darah. Tapi saya tengok Dr. Farid garang, saya tak jadi. Derma darah. Derma darah. Sami Velu kata kita kena mendermakan kita punya darah-darah. Dulu lah pasti. Duk Malaysia pun tak cakap Melayu, tak betul.
Kita mesti menderma itu dara. Mengko siapa Nabi derma dara. Orang derma darah. Sebab ikhwan, untuk meninggalkan sunnah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, insan perlu dicabut hidayahnya oleh Allah. Allah mesti mencabut hidayah keluar, baru insan boleh selesa ketika tak ada bimbingan Allah. Seperti mana insan suka dengan maksiat dan kufur kerana Allah cabut hidayah daripada hati. Walaupun kita tahu 12 juta tu kita boleh membina kehidupan, kita boleh buat bisnes, keturunan kita boleh senang dengan 12 juta, lot of the money, makna yang besar. Tetapi kerana hati ini mencintai sunnah, bukan kerana dipaksa, kerana mengenal betapa sunnah itu tapak asasnya adalah perkataan Tuhan dan perkataan kekasihnya. Tak akan jadi sesuatunya lemah sunnah. Bukan semua hadis adalah sunnah Nabi, kerana hadis kena melalui proses penapisan sehingga dia naik pada martabat yang sahih, baru layak dia dikatakan sunnah nabawiyah yang mutahharah. Kita tak boleh bagi 12 juta paksa orang terima sunnah. Mungkin dia ambil 12 juta, tapi jiwa dia akan memberontak. Bila dia dapat 12 juta, true color akan keluar. Macam kita ambil 12 juta, kita sayang dengan sunnah, dia minta kita tinggalkan sunnah. Kita boleh berlakon sebulan, 2 bulan tinggal sunnah, tapi setelah menjelang setahun, true color kita sayang pada sunnah akan keluar, dan dia akan kata kita pengkhianat. Masya Allah ikhwan. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana lahu fi qulubikum. Allah telah mencampakkan kepada hati mereka iman. Kita kata Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, hiasilah hati kami ya Allah cinta dengan iman. Allahumma habib ilaina al-iman, ya Allah habib ilaina, bagilah kami mencintai iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah iman dalam hati kami ya Allah, hiasilah iman dalam hati kami ya Allah. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, campakkanlah dalam hati kami ya Allah benci pada kufur ya Allah, benci pada kufur ya Allah. Dalam hadis Bukhari cerita tentang siapa dia ikhwan? Cerita tentang imra'ah Abi Lahab, isteri kepada Abi Lahab, Abu Lahab ni. Isteri dia kan, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Isteri dia. Sebenarnya kita nak baca ni kan, ni intro saja, tak ada apa-apa saja perangai. Tak lagi baru nak baca. Baca tak habis lah. Setiap minggu kita baca yang ni. Setiap minggu kita baca sampai habis Ramadan. Sekali saya nak baca satu hadis berkenaan dengan bagaimana Nabi memanfaatkan bulan Ramadan dengan berdoa kepada Allah. Tapi sebelum nak pergi ke situ, kita ke sini kan, kita suka makan angin sambil menyelam minum air. Betul, orang putih dia selam tak minum air, dia timbul. Orang Melayu selam minum air tak timbul-timbul. Dalam hadis Bukhari cerita daripada Jundab bin Abdullah. Satu hari Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih kawan? Jibril tak datang jumpa Nabi. Sedih Nabi. Jibril ni satu malaikat dibuat daripada nur. Betul, Jibril daripada nur, Nabi Muhammad daripada Adam daripada tanah, kan? Maka pasal itu kita menolak hadis nur Muhammad bukan malaikat, Muhammad daripada Adam daripada tanah. Kalau nur Muhammad daripada nur, bermakna Muhammad daripada malaikat. Logik, dia tak logik. Dan lebih-lebih hadis tu pun hadis yang bermasalah, hadis yang kalang kabut. Macam kelebihan ni, malam kedua kita solat tarawih ada kelebihan. Malam kedua kita solat tarawih ada kelebihan, dan kita tak baca, dan kita tak menghafal, kerana hadis itu adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Nabi tak sebut, tapi orang pergi cipta, orang kata Nabi kata. Kenapa? Nak menggalakkan orang main sembahyang tarawih tu banyak. Ini bohong.
Bohong nama ustaz tak apa, bohong nama orang tak apa. Tapi kalau bohong nama Nabi, satu tempat duduk dalam neraka. Walaupun kita tarawih, kita saum, satu tempat duduk dalam neraka. Mesti bertaubat. Dosa bohong pada Nabi ni wajib bertaubat. Dia tak selesai begitu sahaja, ikhwan. Mesti bertaubat kerana kita telah bohong agama. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa bohong pada Nabi, satu tempat duduk dalam neraka. Bohong pada Nabi setara dengan orang berzina, orang minum arak. Berhajat pada taubatan nasuha. Dan insan tak akan bertaubat kalau tak diberi hidayah oleh Allah. Kata Jundab bin Abdullah, Nabi sedih malaikat Jibril tak turun. Jadi ihtabasa Jibril sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tak turun. Bila Jibril tak turun, faqala imra'ah minal Quraisy, satu perempuan Quraisy kata kat Nabi, dia kata abta'a alaihi syaitanuh, abta'a alaihi syaitanuh. Nampaknya syaitan Muhammad dah meninggalkan Muhammad. Pasal itu dia sunyi sepi. Dia pintar bercakap, dia pandai bercakap pasal ada syaitan. Siapa yang bercakap ni? Dalam riwayat kata yang bercakap ini adalah Imra'ah Abi Lahab, isteri Abi Lahab. Orang panggil dia dengan nama Ummu Jamil. Ummu Jamil ni dengan Abu Sufyan, dua beradik. Abu Sufyan tu bukan orang lain. Abu Sufyan tu akhirnya jadi pak mentua Nabi. Maka dia ni pak mentua Nabi punya adik. Kita panggil apa? Pak Mus, Cik Mus? Mak menakan mentua. Bunyi pun tak apa sedap. Mak menakan mentua. Tak apa sedap. Dia bukan orang lain. Kalau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Ummu Jamil ni mak menakan dia. Dia kata dekat Nabi, tengok sengap sepi, Quran sepatah pun tak baca, macam mana nak buat? Ibta'a alaihi syaitanuh. Tu syaitan hak dia duduk belah tu tak main. Siapa dia syaitan tu? Dia tuduh kepada Jibril alaihi salam. Sedihlah. Dalam riwayat, satu riwayat cerita, dalam Fathul Bari cerita, Nabi pergi ke gua. Nabi jalan-jalan, terluka tangan dia. Terkena batu tajam ni, terluka. Nabi menangis. Nabi kata, apalah luka ni berbanding luka di hatiku, kau tidak datang wahai Jibril. Menangis Nabi. Tiba-tiba Allah turunkan surah Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata wadduha, demi waktu duha bila dia masuk. Wal-laili idza saja, demi waktu malam, apabila malam dia datang, kita akan rasa sepi seketika. Malam ni akan datang satu masa bila kita bangkit, kita akan rasa lengang. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu Muhammad tidak pernah meninggalkan kamu, wa ma qala, dan dia tak pernah membenci kamu. Ikhwan, 3 ayat daripada surah Duha ni pelajaran dia seumur hidup. Ikhwan, antum berpegang dengan Quran dan Sunnah. Betul? Betul. Antum berpegang dengan Quran dan Sunnah. Antum tahu apa itu Quran, apa itu Sunnah. That true, Abali? That true? Yes. Tak boleh jawab ya, yes. That true, betul. Baik, ikhwatul iman, a'azzakumullah. Okey. Saya tak baca tu pasal tunggu Ustaz Fauzi photostat. Jadi bila dah photostat baru saya baca. Bukan saya tak tahu masa pak cik, saja tunggu photostat. Kalau saya baca sebahagian dia, sebahagian tak ada, kan tak syok. Jadi bila dah siap photostat, kita baca. Saya bawa tadi 20 je. 20. Tadi photostat banyak. Nanti dalam kertas ni kita akan tengok. Lepas kita sembahyang tarawih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal Malikil Ma'bud. Ada ke tak? Kalau ada, kita buat. Kalau tak ada, leave it. Leave it, maksud dia? Tinggal. Baik ikhwan, bila turun 3 ayat ni, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Apa makna wadduha? Wadduha, apabila waktu duha itu masuk separuh dah, duha. Wal laili idza saja, apabila waktu lail, waktu malam. Saja ni bukan saja Melayu. Buat apa? Saja, bukan saja tu. Wal laili idza saja, dan apabila malam itu masuk dan kita rasa malam, kita rasa malam, hening dah tutup, mula terasa. Dengan macam ni kereta bumbam, tak rasa lagi. Saat lagi kita balik, kadang-kadang kita naik motor sorang-sorang, kita tak dengar bunyi apa-apa, kita sorang je jalan atas jalan. Malam itu datang kepada kita. Dua perkataan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuk. Satu, Tuhan kamu tak pernah tinggalkan kamu Muhammad. Walaupun Jibril tak turun, itu bukan bermakna Tuhan tinggalkan kita. Yang kedua, wa ma qala. Wa ma qala. Qauf lam alif qala. Bukan qala, yang tu perkataan, ni qala. Qauf lam alif qala. Apa makna qala? Benci. Tuhanmu tak pernah menyisihkan kamu, dan Tuhanmu tak pernah membenci kamu. Ikhwan, inilah makna kebenaran hidayah sunnah. Dalam hidup kita ni ada macam-macam masalah, ikhwan, dan kita memohon kepada Allah, ya Allah tolong saya, tolong saya, tolong saya. Dan sampai hari ini Tuhan tak tolong. Itu bukan pertanda Tuhan tolak kita dan Tuhan benci kepada kita. Tidak, ikhwan. Bukan. Kita berdoa ni, ikhwan, sampai ayat mata turun, lepas tu ayat mata dah kering dah. Dan itu bukan pertanda Tuhan benci kita. Tidak, ikhwan. Usaha kita nak dakwah, kita nak sampaikan, kita memohon bantuan Tuhan. 950 tahun kekasih Allah yang bernama Nuh alaihi salam minta pada Allah, tapi falam yazidhum du'ai illa firara, tak bertambah melainkan orang lari. Itu bukan pertanda Nuh ditinggalkan oleh Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ingat agama ini dengan orang banyak mengikut, itu baru agama, kamu akan terkeluar daripada jalan Allah. Agama ni bukan majority, bukan minority. Agama ni bukan PhD, agama ni bukan sijil, tapi agama adalah cara kita hidup. Dan kita hidup itu kita ambil sumbernya daripada mana? Mesti daripada Quran dan As-Sunnah. Itulah kebenaran. Awak diterima, awak ditolak, itu langsung tak masuk bab. Kalau orang kata kepada kita, saya tengok selama ni bukti awak salah ni cukup banyak, semua orang tak terima awak, itu bukan bukti kita salah, ikhwan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bukan bukti. Bukti kita salah, bukti kita betul ialah tak mana kita beramal. Wahyu daripada Allah kepada Muhammad, wahyu daripada Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad. Wahyu kena benar. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawalah bukti kalau hak kamu dakwa itu benar. Kita bercakap-cakap, tiba-tiba orang ludah kita, khaik tui. Belai-belai kan, Penang punya khaik tui dalam betul. Kalau KL takat khaik tui. Kalau Penang dia buat khaik tui tu, memang dia ambil betul-betul maksimum dalam. Memang dia lepas tu 7 hari 7 malam, baunya tak hilang. Tiba-tiba ada satu orang tengok kita, awak saya nak bagi tahu, dia ludahan. Tadi dia ludahan kan. Dia kata dia ludah saya. Aku nak tanya satu, pasal apa dia ludahan? Tak lah, pasal saya duk cerita sunnah-sunnah dia ludah. Itulah membuktikannya hang cerita tu bukan sunnah. Kalau hang cerita tu sunnah, takkan Tuhan tak jaga sunnah. Tuhan takkan izin satu mulut pun ludah hang. Dengan mulut tu pi ludah hang, membuktikan hang sesat, hang tak betul. Tak, itu bukan kayu ukur. 950 tahun Nuh kata, falam yazidhum du'ai illa firara. Depa tak terima dakwah aku. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Depa masukkan jari dalam telinga, depa ambil kain depa tutup muka, depa tak mau dengar, dan depa tunjuk sombong. Adakah Nuh salah? Nuh dimaki, Nuh diludah, Nuh dicerca. Habis benar dan salah di mana, ikhwan? Benar di salah bukan ada pada ustaz, bukan ada di jabatan agama, bukan ada di pejabat mufti, bukan ada di pejabat menteri, bukan ada di pejabat menteri besar. Benar dan salah ni ada pada Quran dan sunnah.
Hati insan kena kuat dan besar menerima takrif kebenaran. Bukan menolak masyarakat Melayu punya adat, awak salah. Bukan menerima masyarakat Melayu punya adat, awak benar. Tak, ikhwan. Ini semua percakapan yang nonsen. Pasal itu, Allahu Akbar, ikhwan. Islam ni satu agama yang besar, ikhwan. Marilah kita keluar ramai-ramai, kita pergi ke church. Melayu panggil apa balik? Gereja. Kita ketuk Assalamualaikum, salam. Sila bagi salam pula. Jangan bagi salam. Father. Ketuk pintu. Father. Dia pun keluar. Dia kata, Father, boleh tolong saya tak? Ya, okey. Saya nak tahu di manakah sumber rojokan Kristian. Father, can you tell me the truth? Bagi saya tahu kebenaran. Yang semua Father bagi tahu ni, tak mana saya nak cari sumber dia. Father pun tahu sumber tu, saya pun tahu sumber tu, dan saya boleh buat pendetailan kepada sumber tu. Tolong Father, please. Father akan bagi kepada kita Bible. Is it true? Yes, this is my experience. Jangan main-main. You think who am I? Dia akan bagi pada kita Bible. Father akan bagi Bible yang terbaik pada sangkaan dia bagi. Kita pun pandai orang putih. Macam saya beranak-beranak cakap orang putih dah. Cik, cuma kulit je tak mahu nak putih, cik. Kemudian okey, selesai dengan Father ni, kita pergi pula second punya church. Gerbang. Pukul. Father, can you help me? Yeah, why not my son? May Jesus bless you, dia kata. Kita kata no, may Allah bless us. Okey, dia kata apa yang boleh tolong? Father, boleh tunjuk kepada saya sumber agama Kristian. Saya nak tahu. Saya nak cari kebenaran. I want find the truth. Dia akan bagi satu Bible pada kita. Alhamdulillah, kita dapat 2 Bible. Kita pun balik dalam rumah. Tak payah dalam rumah, masuk dalam kereta, kita buka 2 Bible, 2 penulis, 2 perbahasan. Kita tak boleh jumpa. Sampai kita tanya Bible, which one? The truth. Yang mana satu Bible? Saya nak rojok. Dan bila saya rojok dengan dia, semua Bible kena tutup mulut. Dia kata tak ada. You kena pegang apa yang you yakin. The same thing, kita pergi pada kuil-kuil lain. Kita pergi kepada kuil Hindu, kita pergi pada kuil Buddha. Ada Buddha berdiri, ada Buddha duduk, ada Buddha tidur. Kita minta sumber. Saya nak cari. Dan kalau orang Buddha nak defend Buddha, sumbernya mana? Mereka boleh bagi satu kertas, mereka boleh bagi satu buku, ikhwan. Tapi sumbernya tak tentu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan 2 sumber yang suci bersih. Ima dia ulama, ima dia orang awam. Dia boleh mempertahankan 2 sumber dan dia boleh faham bila dia belajar Quran dan Sunnah. Betul, ikhwan. Satu Kristian bertanya, bagaimana awak nak tahu apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah itu benar? Kita tanya dia, bagaimana dia tahu apa yang ada dalam Bible itu benar? Dia kata mudah saja. So you can check. You boleh check. Kita tanya dia, macam mana awak nak pakai sistem apa nak check? Dia kata so many sistem dalam dunia ni. Terlampau banyak sistem dalam dunia. Awak bijak sikit, awak boleh jumpa. Kalau awak kurang bijak sikit, awak tak jumpa. Tu dia tanya kita, bagaimana awak tahu sistem Quran dan what you say about hadis-hadis ni betul? Macam mana awak tahu sistem? Ikhwan, saya katakan, kita letak sunnah Nabi, kita tahu dia benar kerana kita melalui sistem sanad dan matan. Satu sistem yang kita takkan jumpa di dalam Kristian, dalam Hindu dan dalam Buddha. Wallahi saya kata, demi Allah. Apabila kita sampaikan kepada si kafir ini, bila dia tanya bagaimana awak tahu Quran itu benar dan Sunnah itu benar, kita katakan kepada dia melalui sistem Sunnah, sistem sanad dan sistem matan. Bagaimana proses
bagaimana proses yang dilalui satu-satu sanad itu melepasi keraguan, dan bagaimana sistem matan itu dibicarakan. Dia kata wallah, dia kata demi Allah, kalau dalam Kristian ada perkara ini, Kristian akan jadi agama yang paling benar. Karena itu ikhwan, benar ketika Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kamu mesti kembali pada Quran dan Sunnah yang melepasi hawa nafsu manusia. Saya orang panggil ustaz, saya boleh bercakap dengan hawa nafsu. Bila saya marah, orang tak dengar cakap saya, nafsu saya naik, emosi saya naik. Tetapi Quran dan Sunnah tidak ada hawa nafsu, wahyu ilahi. Dan awak boleh lihat sistem dia sama. Kalau ustaz baca hadis pun sistem dia kena sama. Bukan ustaz baca hadis pun sistem yang sama. Cuma tinggal satu je, arrogant. Manusia ada arrogant, keangkuhan, kebongkakan, tak mau tunduk pada kebenaran. Pasal itu Pakcik Hanifah bila ditanya pada Nabi apa yang menghalang manusia masuk dalam syurga, kalau ada dalam hati kita sebesar zarah, Nabi cakap pasal baju kah? Nabi cakap pasal kasut kah? Sahabat yang cakap pasal baju dan kasut. Satu macam yang pakai lawa tengok, ni mesti menyombong, siru. Orang Pulau Pinang ada siru, ada menyombong. Itu macamnya siru. Tak, Nabi kata tak. Apa dia sombong? Menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Wahyu ilahi. Siapa dia orang dalam dunia ni bercakap tanpa hawa nafsu? Seorang aja, Rasulullah. Kenapa menolak sunnah Nabi? Kenapa menolak? Pasal tu ya kawan, I'm repeat my statement. In Ramadan or out Ramadan. Betul Ustaz Nan? Nampak macam dah merepek dah. Dalam Ramadan dan di luar Ramadan, penyokong yang banyak, jawatan yang besar, duduk di mana-mana jawatan, memakai baju yang mahal-mahal, naik kenderaan yang besar, itu bukan mewakili kebenaran Tuhan. Jangan terpedaya. Kebenaran tak pernah duduk di satu tempat. Kebenaran hanya ada pada wahyu, dan wahyu itu Quran dan Sunnah. Kerana itu wajib manusia berbicara dengan dua sumber ini. Kalau saya menyatakan tidak ada ini dalam agama, kalau saya menyatakan ini ada dalam agama, mana sumber dia? Saya tak boleh kata guru saya kata, saya tak boleh kata orang tu kata. Mesti saya bercakap Allah telah menurunkan kepada Nabi, ada dalam hadis, dan hadis yang saya bercakap itu kena melepasi sanad dan matan. Itu sistem dia ikhwan, supaya insan faham. Dan semua yang bercanggah dengan hadis Nabi ni, semuanya tak melepasi sistem dia. Tak ada satu benda daif ataupun benda palsu yang melepas sistem dia. Tak ada. Bila tak lepas, pasal tu dia ditolak. Tak lepas dia ditolak. Masya Allah, ikhwatul iman. Masya Allah. Baik, baru masuk bab yang kedua. Bab yang kedua, antum tengok tajuk dia. Kita akan baca dalam bulan Ramadan. 10.28 baru nak baca. InsyaAllah kita akan berhenti 10.25 insyaAllah. Apa yang saya baca step ni, saya bagi pada antum. Nama dia Himpunan Doa-Doa di dalam Salat berdasarkan As-Sunnah. Yang ni kita namakan sebagai Hisnul Muslim. Banyak orang Melayu ni, bukan kata orang Melayu, manusia ni dia suka dengan baca doa. Doa, macam-macam doa kita baca kan? Macam-macam doa. Lepas tarawih ada doa Allahumma ja'alna bil imani kamilin walifaq, macam-macam doa itu baca. Tak apa, doa boleh baca. Doa ada dua martabat, dua maqam. Satu doa ud'uni astajib lakum, minta apa yang kamu nak minta, kita boleh minta. Yang ni kalau apa yang kita nak minta dan open, ini berkenaan kita dengan Tuhan dan tak melibatkan siapa-siapa. Kita dengan Tuhan. Abali ada hajat apa dengan Allah, Abali minta minta, dan dia tak ada kena-mengena dengan saya. Saya tak perlu kata amin doa Abali tak payah baca mai ke telinga saya. Apa orang putih panggil minta sendiri ni? Captain, please help me. Minta sendiri, orang putih panggil apa? Pray to Allah sendiri-sendiri. Sahabat nampak tak lepas sahabat?
On your own. On your own. Maksud dia, saya tak perlu amin doa sahabat, saya tak perlu dengar pun, dan sahabat tak perlu tunggu saya ada baru nak baca. Pasal firman Allah, ud'uni astajib lakum. Make your pray to Allah your own. Apa nak minta? Ni nak buka puasa kan? Nak buka puasa dalam hadis Imam Ahmad, di antara orang yang doa dia suka didengar oleh Allah dan diangkat oleh malaikat, orang yang puasa dan dia melalui saat berbuka, farahatani, dia akan dapat satu gembira. Lagi 10 minit, lagi 5 minit, kita bagi selesai buat meja-meja makan kita. Agak-agak nak potong ke, ayak soya nak campur dengan cincau ke, buat semua. You have 5 minutes sebelum datang waktu waktu buka puasa. Puasa panggil dead, buka panggil apa? Breakfast. Breakfast. Oh, dead tu kurma, silap. Apa Sanan? Itu kurma. Siapa tu abang kasi tadi ni? Silap. Breakfast apa? Breakfast. Kalau breakfast pagi kan? Breakfast. Breakfast maksud dia time nak buka puasa tu. Kita ada 5 minit, kita ada 10 minit. Apa kita buat? Nabi kata apa dia? Doa yang tidak ditolak. Baca doa. Make you pray to heart to Allah. Sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Ni makan duk ada depan meja kita. Antum kalau tengok masyarakat Arab dalam bab ni, mereka TikTok. Kalah masyarakat lain. Masyarakat Arab antum tengok, kita buka puasa Masjid Madinah, buka puasa Masjid Haram, buka puasa di Iraq, antum tengok mereka akan hampak tempat-tempat buka puasa dalam masjid ni. Lagi 5 minit antum tengok dia akan baca Quran, dia akan menangis depan makanan tu, memohon pada Allah. Yang dia minta apa kita pun tak tahu. Dalam masyarakat Nusantara kita ni tak ada, ikhwan, tak ada. Wahai benda tu memang sabit daripada sunnah Nabawiyah. Lagi 5 minit, tadah tangan, ya Allah kami dah puasa, dekat-dekat saat akhir ni ya Allah, janganlah hang sia-siakan puasa kami ya Allah, terimalah ya Allah, bagilah sinar Ramadan masuk dalam hati kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Minta pada Allah. Yang ni ud'uni astajib lakum. Doa pada bahagian kedua ni doa apa ikhwan? Doa yang Nabi sendiri ajak macam mana nak berdoa. Nabi tunjuk. Kita tengok Nabi buat macam mana. Nabi nak masuk tandas, dia baca apa. Ketika tu Allah tak menyerah kepada diri kita. Bacalah sendiri. Kita dah nak terkencing, duk terkapit jalan macam Hushin. Nak terkencing sangat-sangat ni, terkapit. Tiba-tiba sampai dekat pintu bacok, nak terkencing sangat. Jadi robot habis bateri. Tak tahan. Tak boleh tahan. Oh my God, it's coming. Tak boleh tahan pakcik. Nabi ajak, habis tak ada, Nabi ajak apa? Bismillah, masuk panjang. Bismillah, kaki kiri masuk panjang. Masa tu Tuhan tak lepaskan kita. Tuhan suruh Nabi ajak pada kita nak kata apa, nak keluar kata apa. Pasal tu kita tak mencipta doa ikut suka kita. Kita boleh apa cara orang Penang kan, nak masuk panjang, Dr. Farid, kita sampai kat pancang, ya Allah lindungkanlah aku daripada dua kamjat. Betul lah, setan ni betul-betul punya kamjat lah, ya Allah lindunglah dia daripada aku. Kita boleh cipta, tapi tak, Nabi tak benarkan kita. Walaupun setan tu cukup punya kamjat, jangan panggil dia kamjat. Panggil dia dengan nama Al-Khubsi wal Khaba'is. Panggil dia jin jantan dan jin betina. Dan apa kita kena buat? Bukan kutuk dia, bukan maki dia. A'udzubillah, hang lindung aku daripada jahat dia ya Allah. Di situ kalau Allah serahkan kita berdoa sendiri, kita akan jadi kalang kabut. Saya ingat bagi orang sakit perut masa tu, dia tak akan minta perlindungan. Ya Allah tolonglah ya Allah, ni pesaka ni nak keluar dah ni, hang tolong aku ya Allah. Hang jangan lepas pesaka aku tang sini. Tak ada waris mau. Kita mesti minta yang tu. Sedangkan dalam jamban ni ada setan. Nama dia Al-Khubsi wal Khaba'is. Pasal tu tak minta Allahumma inni as'aluka, tapi minta Allahumma inni a'udzubika. Lindung ya Allah, lindung. Apa dia nak buat kita bukan tahu. Dan kita pun tak mau tengok dia. Tu bayang tengah kita duk buang pesaka kita ni semua ni, tak tahu nampak dia duk renyah. Tak jahanam kita. Pesaka tu naik balik. Tak boleh. Pasal tu time tu kita tak erti nak baca doa. Pasal tu Allah suruh Nabi dia ajar.
Allah suruh Nabi dia aja. Masa kita nak makan, kita nak baca apa? Kita mesti baca cara kita. Tak ada tangan, ya Allah bini aku masak penat-penat, hang bagi dia sedap sikit hari ni. Kata bini kita dengar kita baca doa lagu tu, dia alamak kalau tak sedap macam mana? Dia minta sampai dekat Tuhan minta sedap. Wahai sedap ni, dia bukan miracle. Dia melibat tangan kita buh garam banyak mana, buh gula banyak mana, sayang basuh ke tak basuh, cincang tu pendek ke panjang ke. Dia melibatkan yang tu, minyak lebih ke minyak kurang. Dia buh minyak setengah botol. Lepas tu laki tak ada tangan, ya Allah bagi sedap. Sedap apa? Minyak setengah botol, rempah dua aja. Maka pada masa tu agama tak melepaskan kita. Agama suruh kita sebut satu benda, yang racun boleh jadi penawar, yang sedap boleh, yang tak sedap boleh jadi sedap. Bismillah, aku makan dengan nama Allah. Maka doa yang kita nak baca ni dia masuk doa yang kedua, iaitu ketika Nabi semayang dalam bulan Ramadan ni ikhwan, apa Nabi suka baca? Saya bacakan satu je. Kalau saya baca dua, semua mata akan tengok jam, dia tak akan tengok saya. Mamak ni pun satu punya bahalul saat ni, orang nak mangkit sahur dia duduk bagi panjang apa. Baik, saya baca satu doa. Doa ini namanya doa iftitah. Iftitah ataupun istiftah, dua bacaan yang sama. Iftitah ataupun istiftah, dua-dua wujud. Hadis yang kita nak baca ni ikhwan adalah hadis daripada Ali bin Abi Talib. Hadis ini riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Dawud, riwayat Nasa'i, riwayat Ahmad. Apa nilai hadis ni? Hadis yang sahih. Bila Nabi baca doa ni ikhwan, bila Nabi semayang, kalau kita semayang qiyam Ramadan pun boleh, tapi lebih baik kita semayang tengah malam, kita bangkit sekejap lagi pukul 3.30, pukul 4, kan? Sekejap lagi pukul 4 nak bangkit kan? Dah hantar nak bangkit pukul 4, berhenti buang lah. Dia pun nak bangkit pukul 4, berhenti buang lah. Dia pun nak bangkit sekejap lagi kan? Bukan kata semualah ustaz pun nak bangkit juga. Sabarlah ustaz kan? Kita nak bangkit sekejap lagi, kita bangkit, apa kita buat? Kita ikut sunnah Nabi. Yang pertama, Nabi bila bangkit malam, dia minta kepada kita sebut nama Allah. Alhamdulillah, habis korang, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi 2-3 doa. Yang tu ustaz akan buat perenggan yang kedua, bagaimana adab tidur dan adab bangkit tidur. Nak tengok cara Nabi ni, bangkit-bangkit menguap. Oh, tengok-tengok 5 suku. Arami betul, 5 suku Arami. Dahsyat. Payah tobong dahsyat betul. Apa kita nak buat? Nanti kita akan ceritakan. Kita ada 4 kali Ramadan kan, tazkirah kita akan ceritakan. Dia tengok 4 kali, dia kata sekali pun panjang lagu ni, biar aku tak payah main dah 3 kali. Bangkit, pendek kata, saya terus kepada salat. Nabi bangkit, dah ambil wuduk semua. Nabi suka relax, ambil masa menapah. Jangan terus bangkit-bangkit kalut-kalut salat. Tidak, Nabi tak suka. Darah kita akan naik, tak turun, ni semua macam tak elok. Apa kan Nabi buat? Nabi akan baca 10 ayat terakhir daripada Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sampai habis. Sampai ayat habis. Ayat apa ni? Ayat Ali Imran. Ayat akhir, ayat 10 ayat akhir daripada Ali Imran. Dah habis dah Nabi buat ni semua. Kita dah baca dah dalam Sahih Fikih Sunnah jilid 2. Kalau Nabi mengantuk, Nabi akan buat sesuatu yang menghilangkan mengantuk. Kalau Nabi rasa nak kejut isteri dia buat lagu mana Kapten? Dia percik. Ayat apa dia percik? Ayat kosong lah kan. Dia ambil ayat kopi pula, pergi bagi. Nabi masukkan tangan dia dalam ayat kosong kan, nanti ada bekas. Percik. Bukan pergi jurus, brung. Percik. Supaya roh dia masuk cantik elok. Roh kalau terkejut, kaki masuk dalam kepala, kepala masuk dalam kaki. Dia bercakap dengan kaki, dia berjalan dengan kepala. Jangan bagi roh terkejut. Percik. Kalau bini pun bangkit awal, nak minta laki ni bangkit awal kan, laki tak ada kekuatan nak tinggal rokok, bangkit minta.
Percik benda yang sama. Tapi untuk lelaki buat dua. Ayat tangan dan ayat kaki join sekali. Percik. Jaga. Cantik. Lepas tu apa Nabi buat? Dah hilang mengantuk, dah baca 10 ayat, Nabi akan sembahyang 2 rakaat yang ringan. Dia tak masuk terus sembahyang tahajud, 2 rakaat yang ringan. Dah habis 2 rakaat yang ringan, barulah Nabi get ready untuk bersungguh-sungguh munajat kepada Allah. Macam mana? Nabi takbir, ambil air sembahyang dengan penuh tawaduk. Nabi akan pakai wangi-wangi. Nanti ikhwan, antum bila baca retah ni yang ustaz himpunkan daripada buku yang tebal itu, himpunkan, antum akan tengok betapa dahsyatnya salat dan hubungan dengan hidup. Nanti antum akan buat keputusan betapa rugi dan malangnya hidup orang tidak salat. Kerana setiap apa yang Nabi buat dalam salat ada bacaan dia, ada maksud dia dan hubungan dia dengan hidup insan. Nabi duduk, ambil nafas, Nabi takbir, Allahu Akbar. Tak tangan atas dada. Dan sebelum Nabi membaca Fatihah, ini riwayat Imam Muslim daripada Ali bin Abi Talib, Nabi baca yang ni. Nabi baca yang ni. Mari kita tengok apa Nabi baca. Habis kita baca ni, habislah tazkirah kita. Pasal macam pendek kan dah sambung lagi. Apa Nabi baca? Wajjahtu. Hak tu Ustaz tak berbaris. Hak yang takut lupa, antum ambil pensel berbaris. Wajjahtu. Wajjahtu. Wajhiya. Wajjahtu. Aku hadapkan wajah aku. Wajhiya. Ke arah ataupun ke wajah. Lilladhi. Yang telah pun fataras samawati wal ard, yang telah pun fataras samawati wal ard, yang telah pun mengangkat naik langit-langit ke atas dan menghampar bumi ke bawah. Hanifan, dalam keadaan hati aku lurus mencari wajah itu. Dalam keadaan hati aku lurus cenderung kepadanya, mencari wajahnya dan tidak berpaling kepada kiri dan kanan. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku ini yang sedang menghadapkan wajah kepada Allah yang telah menaikkan langit dan menghampak bumi dengan lurus hati. Tidaklah aku ini daripada orang yang musyrik kepada Allah. Aku bukan orang yang menduakan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Apa makna ibadah ikhwan? Pendekatan diri kita kepada Allah. Apa saja kita buat untuk mendekatkan diri pada Allah, nama dia ibadah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah, penjaga sekalian alam ini. Antum takat tu saja antum berhenti, antum cuba hayati dalam sembahyang malam kita. Apa yang cuba Nabi sampaikan? Betapa hidup dia, ibadah dia ni terlampau kecil nak dibandingkan dengan kebesaran yang Allah miliki. Kita hadapkan wajah kita kepada wajah Allah yang telah menaikkan langit. Dan ikhwan, sampai hari ni langit tak jatuh. Kalaulah Tuhan mengarahkan kita, antara tugas kita, tugas khalifah di atas muka bumi, memastikan langit tak runtuh. Tak mampu kita. Nak buat apa? Kerja kita ni nak pasti anak semayang pun penat. Tetapi Allah dengan mudah telah menahan langit. Antum takat ni dia punya khulasah dia, kalau Allah berjaya mampu tahan langit tak runtuh, takkanlah kita ni lebih besar daripada langit ke? Kita ni, adakah kita lebih besar daripada langit? Kalau langit lebih besar, ada penghuni dia, ada kehidupan dia, ada kerajaan langit dia, Allah telah tahan. Dan dengan Allah tahan tak berlaku kerosakan, takkanlah hidup kita yang kecil ini Tuhan tak boleh selesaikan. Terlalu mudah di sisi Allah nak selesaikan hidup kita. Satu kena ada dalam hidup kita, jangan putus harap dan asa kepada Allah. Jangan sekali. Betul Pak Cik? Besarkah kita berbanding dengan qamar? What we say in Malay, qamar, bulan. Captain, besarkah kita berbanding syams? What we say in English, syams, sun. Besar mana Pakcik Mus kita dengan bintang Jupiter, Suraya?
Ya Allah, terlampau kecil. Kalau Allah itu kebesaran, dia tanggung langit dan kehidupan langit, menghamparkan bumi dan kehidupan bumi. Allahu Akbar. Begitu dahsyat urusan Tuhan. Dan kita kata, ya Allah, tengah-tengah kebesaran Hang, aku tak mau jadi orang yang syirik Hang. Betapa rugi orang yang syirik Allah di tengah-tengah kebesaran ilahi ini. Apa orang syirik ada, ya kawan? Bukanlah tokoh-tokoh berhala itu yang menahan langit. Bukanlah jin-jin setan yang dibelah oleh bom-bom itu yang menahan langit. Tidak, Allah. Tiba-tiba insan menduakan Allah. Betapa bodohnya insan ini, ya kawan. Dia syirik dan tak bergantung kepada Allah. Langit tak bertiang sahaja gantung pada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Jangan masukkan aku, dan bukan jangan masukkan wa ma ana, dan sekali-kali tidak akan ku jadikan diri aku orang yang syirik. Wa ma, dan sekali tidak aku akan masukkan diriku dalam orang yang syirik. Aku akan berjuang habis-habisan. Aku akan lawan syirik, dan aku bukan daripada penyembah syirik. Sesungguhnya, ya Allah, aku akan sembah Hang, ya Allah. Aku akan pastikan ibadat aku kepada Hang, hidup dan mati aku kepada Hang. Kenapa? Lillahi Rabbil Alamin. Allah pemilik alam. Lepas tu Nabi kata apa dalam salat ni? Tangan Nabi duk kiam ni, duk baca. Tangan Nabi duk kiam, mata Nabi duk tengok bawah, Nabi duk baca ni, Nabi duk menghayati ni. Apa Nabi kata? La syarika lahu, la syarika lahu. Tidak ada syirik bagi engkau, ya Allah. Wa bizalika umirtu. Di atas semua inilah aku diperintahkan, ya Allah. Apa maksud dia? Aku diperintahkan untuk tidak syirik kepada engkau. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah daripada orang yang menyerah diri padamu, ya Allah. Tengok tengah malam, ikhwan, yang kata wal laili idza saja, bila malam tu dia mai, kita bila bangkit tengah malam baca ni, antum akan rasa satu debaran dalam jiwa. Seorang hamba mula datang kepada Allah mengadu urusan dia, betapa Allah itu Tuhan yang maha besar. Kita tunduk, ikhwan, tunduk. Tak usah pejam mata, kita tunduk. Kalau kita buka mata tak boleh menghayati, tak apalah pejam mata sah. Untuk menghayati. Apa Nabi kata? Allahumma antal malik, Allahumma antal malik. Ya Allah, kaulah malik, kaulah pemilik, kaulah raja, kaulah yang memiliki semua ini, ya Allah. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan lain melainkan Kau, ya Allah. Tengah malam Nabi baca ini, ikhwan. Rabbi anta rabbi wa ana abduka. Engkaulah penciptaku dan akulah hamba-Mu, ya Allah. Aku datang sebagai hamba, berdiri di hadapan-Mu, Kau penciptaku, ya Allah. Berdiri ini dengan penuh bebanan hidup. Kita berdiri depan Allah ni dengan macam-macam harapan. 7 tahun dah wanita ini menunggu kes dia. 2 tahun dah wanita ini menunggu kes dia selesai di mahkamah, sampai lah tak selesai lagi. Dia datang kepada Allah, dia kata, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka. Ayat mata dia akan jatuh. Kaulah pemilik segala-gala, ya Allah. Kau telah cipta kami dan kami tak lepas daripada pemilikan Kau, ya Allah. Tidak ada tempat untuk beribadat melainkan pada Kau seorang, ya Allah. Kalau Kau tolak ibadat aku, ya Allah, ke mana ibadat ni akan ku bawa, ya Allah? Aku hamba-Mu, Kau penciptaku, ya Allah. Zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Aku telah pun banyak menzalimkan diri aku, ya Allah. Zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Nabi sebut dalam sembahyang malam. Nabi sebut. Pasal itu saya katakan hadis ni daripada siapa? Daripada Ali bin Abi Talib. Siapa mensahihkan hadis ni? Imam Muslim. Nabi kata, zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah zalim diri aku. Antum bayang, ini doa keluar daripada kekasih Allah. Tak ada doa dah lebih baik daripada ni. Tak ada. Apa Nabi kata? Wa'taraftu zambi, wa'taraftu zambi, wa'taraftu zambi. Aku mengaku segala dosaku di depan-Mu, ya Allah. Aku mengaku segala dosaku di depan-Mu, ya Allah. Faghfir li dhunubi jami'a. Ya Allah, tolonglah ampun ke semua dosaku yang banyak ini, ya Allah. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampun segala dosa ini melainkan Engkau, ya Allah.
wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang paling terbaik. Ahsan di sini bukan baik, terbaik. Wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang terbaik. Betul ikhwan, untuk jadi yang terbaik adalah bimbingan daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Berapa banyak kita buat salah ikhwan, tapi bila kita nampak salah kita, kita tak diberi taufik untuk mengaku salah. Ini bukan akhlak terbaik. Walaupun berakhlak, kita sengap, tak kacau orang, tak curi harta benda orang, tapi kita diberi suatu masalah oleh Tuhan, tak boleh menerima kesilapan. Hati kita tak mengakui kita salah. Allahu Akbar. Wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang boleh membimbing aku pada akhlak terbaik melainkan kau seorang saja ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan tolonglah kau palingkan aku daripada akhlak yang buruk ya Allah. Tolonglah paling aku daripada akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang boleh memalingkan aku daripada akhlak yang buruk melainkan kau seorang saja ya Allah. Labbaika wa sa'daik, labbaika wa sa'daik. Ya Allah, aku datang kepada Engkau dan memohon bahagia di sisi Engkau. Allah Akbar. Apa hidup ni ada bahagia ikhwan kalau bukan Allah yang bagi bahagia kepada kita? Para nabi ni semua ni miskin-miskin, tapi jiwa mereka bahagia. Jiwa mereka bahagia. Bahagia bukan di tangan, bahagia bukan di tempat, bahagia bukan benda, tapi pemberian Allah masuk dalam hati. Ya Allah, labbaika, aku datang kepada Engkau ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku datang kepada Engkau ya Allah. Wa sa'daika, mencari bahagia di sisi Engkau ya Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik, kebaikan semuanya ada di tangan Kau ya Allah. Wa syarru laisa ilaik, keburukan tidak ada pada Engkau ya Allah. Ana bika wa ilaik, ana bika wa ilaik, aku tak ada siapa ya Allah kecuali ada Hang seorang je ya Allah. Ana bika wa ilaik. Akhirnya Nabi kata ya Allah, aku tak ada siapa. Saya kalau mengadu dengan pak cik kalau mengadu dengan saya, betul tak ada had? Okey? Cik, pinjam 20 je. Cik, pinjam 20 je. Saya pergi lah lepas kuliah ni, abang saya siap. Tak ada apa. Pinjam 20 cik. Okey lah, insyaAllah. Pak cik Ustaz Al-Fadil minta barakah, pak cik bagi 20, pak cik akan dapat 200. Al-Fadil. Khamis depan main pula. Apa boleh? 20 boleh? Pak cik tengok, pak cik tanya Kak Abeli, dia minta apa Kak Abeli? Dia minta 20. Lagi satu punya minggu saya jumpa Ustaz Nan. Ustaz Nan, 20 Ustaz Nan. Dan sekali pakcik Ustaz Nan Abali bersidang. Ni apa pasal ni? Apa ni pantang jumpa orang 20. Dia ni isap dadah kot. Tak cukup manjang. Deh. Bukan Abali tak ada duit. Sifat minta tu kita lebih suka kita bagi daripada orang minta. Betul Abali? Kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Nabi kata ya Allah, ana bika wa ilaik. Dekat siapa aku nak mengadu kalau bukan Hang ya Allah? Kalau Hang tutup pendengaran Hang kepada aku mengadu ya Allah, aku dah tak ada tempat ya Allah. Binasa aku wa ilaik, dan kepada Hang juga aku akan kembali untuk dihisap semua hidup aku ya Allah. Tabarakta wa ta'alait, maha berkat dan maha tinggi Engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku beristighfar kepada Engkau. Wa atubu ilaik, aku minta ampun pada Engkau ya Allah, aku taubat pada Engkau. Dah habis dah Nabi baca ni semua, baru Nabi start membaca surah Fatihah, baru Nabi start baca surah-surah lain. Surah-surah lain atas hafalan kita, panjang ke pendek atas hafalan kita. Hafailah surah. Hafai surah baca dalam salat, lebih baik kita buka handphone duk tengok. Lebih baik kita buka handphone, satu tangan pegang lagu ni, satu tangan pegang lagu ni. Lepas tu dah habis dah duk tolak pula.
tindakan ini kurang baik dalam sunnah. Lebih baik letak meja besar depan tu, keliplah kiri kanan baca. Tetapi Allah tak pernah membebankan kepada kita baca apa yang kita tak hafal. Ya, buat macam mana Ustaz? Saya hafal inna anzalna. My brother, inna anzalna wahyu ilahi, baca. Pendek sangatlah Ustaz. Ulanglah. Ulang 3 kali, panjang lah. Ulang 6 kali, panjang lah. Panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Habis. Asal. Bangkit lagi. Baca lagi. Antum satu masa, kalau antum ulang satu surah 2-3 kali, dia mai satu getaran jiwa, antum akan teriak. Laluan ayat tu dia menyentuh hati. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini kita berada dalam bulan Ramadan, diturunkan Quran pada malam yang mulia. Quran tanya, apa yang hangpa tahu pasal malam ni? Hangpa tak tahu apa, aku tak bagi tahu. Malam malaikat turun, Jibril turun, lebih baik daripada 1000 bulan. Termenung saat kita tengah baca inna anzalna, mata tengok ke bawah, begini besar ke Tuhan bagi pada aku. Dan kita boleh baca doa. Bila sampai inna anzalna tu, kita boleh break saat bacaan. Tatanazzalu alai apa? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, kan? Berhenti saat kata di mulut kita, ya Allah, bagilah malam yang besar ni pada aku, ya Allah. Bagilah malam yang besar tu pada aku, ya Allah. Bagilah, ya Allah, izinkanlah aku dapat, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Ataupun dah habis dah baca salamun hiya hatta matla'il fajr, ya Allah, bagilah malam tu aku dapat, ya Allah, tolong aku. Lepas tu rakaat. Allahu akbar. Baik, bila Nabi rakaat, Nabi baca apa? Bila Nabi rakaat, Nabi baca apa? Minggu depan. Minggu depan tu baru nama dia mengaji. Tapi doa iftitah ni pun saya bawa lebih kurang 3 iftitah. Doa ada 11 ke 12 iftitah Nabi. Tapi saja Apailah. Saya baca sekali lagi ni yang Arab tu. Mudah-mudahan antum boleh ikut dan boleh hafal. Ikut saya baca nah. Kita baca sekali ramai-ramai. Mana nak terbalik-balik ni tidak lena tu tak ada makan tolak mesin tu. Mari ikut saya, kita baca sekali pakcik. Kita ni dah baca doa arwah panjang. Betul pakcik Mus? Zaman dulu kalau pakcik pakcik pernah mengaminkan doa arwah, betul? Betul? Ya. Hari ni mari kita baca doa Rasulullah. Kita pernah baca doa nisfu Sya'ban, awal tahun, akhir tahun. Semua dah kita dah randuk dah. Betul? Hari ni kita nak baca yang sahih. Baik, ikut saya. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha
إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. Amin. Allahumma amin. Di mana Nabi baca doa ni? Di dalam Nabi baca doa ni dalam salat. Ini nama dia iftitah Rasulullah. Boleh baca dalam salat sunat, boleh baca dalam salat fardu. Cuma kalau baca dalam solat Isyak lama sikitlah. Lama sikit. Takut makmum merongat lah. Dah tarawih lama, tazkirah macam ni punya lama. Apa punya tazkirah? Kan lama. Tak apa ikhwan. Umur panjang, minggu depan kita tengok bila Nabi rokok, Nabi baca apa. Antum akan menangis nanti. Dan bacalah ikhwan dalam solat tarawih kita ni, solat qiyam Ramadan kita. Sementara nak main minggu depan dan duk belek-belek kan. Tengok. Nanti minggu depan main bawa lah yang ni. Bawa yang ni. Jangan main bergolek lagu tu je. Kau tak rokok bawa, kau tak bawa. Janganlah. Bawa yang ni. Bawa yang ni. Simpan elok-elok, jangan lipat. Ni doa Rasulullah. Jangan lipat. Gulung elok-elok, simpan. Ni yang ni bukan geran rumah tau. Tapi nilai dia masuk dalam kubur. Geran rumah tak masuk kubur, geran kereta. Please ingat baik-baik. Bukan tulisan tu yang bernilai, isi dia. Ini adalah sunnah. Kita baca ni orang kata macam-macam. Taulah kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita benar kerana kita ikut kebenaran, bukan kerana keliling kita membuktikan kita benar. Sekali tidak. Mudah-mudahan dirahmati Allah, diberkati Allah. Wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Sabtu pagi. Saya insyaAllah besok malam. Besok ni kat mana Kapten Pek? Saya pergi ke Subang. Tengok cucu saya kan. Subang. Saya Ampang. Saya tahu jauh mana. Oh, jauh. Kita jumpa hari Senin. InsyaAllah. So terawih macam mana Ustaz? Musafir kita buat witir je lah. Macam mana? Terawih. Terawih Nabi tak tinggal. Tak tinggal. Nabi buat Apa ini lah? ikut atal nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi jamak kasar.